jemputan. Kita sambung lagi lah sebab saya sudah merujuk di mana tempat kita berhenti dalam tafsir Al-Munir ini pada juzuk yang keempat, surah yang ketiga, surah Ali Imran. Hari itu berhenti setakat ayat 189, kita mula pada ayat 190. Sudah di hujung-hujung ayat Ali Imran pada juzuk yang keempat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ayat 190 kita tengok satu persatu. Bismillah. Apa maksud ayat ini? Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan penggantian malam dan siang, lail malam, wan nahar siang, la ayatil li ulil albab. Apa tandanya? Kejadian Allah cipta langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, la ayatin, sebagai satu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah ini kepada siapa? Li ulil albab, orang-orang yang berakal, berfikir. Menunjukkan bahawa Allah sentiasa mahukan hamba-Nya ini berfikir tentang apa saja kejadian di alam ini. Kita bukan sekadar mendiami saja, tapi kita kena fikir apa dia yang Allah nak berikan kepada kita, apa yang Allah nak tunjukkan, dan apa manfaatnya kepada manusia. Sebab itulah apabila ayat ini ada asbabun nuzulnya pada ayat 190 ini, iaitu Dr. Abah Zuhaili mengambil riwayat Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu baginda radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, satu ketika ada sekumpulan orang-orang Quraisy, dia pergi jumpa orang Yahudi. Bila orang Quraisy pergi jumpa orang Yahudi ni, maknanya tempatnya di Madinah, sebab orang Yahudi ramainya di Madinah, bukan di Mekah. Lalu mereka pun bila berjumpa dengan orang Yahudi, orang Quraisy ini berkata, dia kata, wahai Musa, bukan berjumpa dengan Nabi Musa, tapi berjumpa dengan orang Yahudi, bertanya, ayat apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kamu? Sedangkan Nabi Musa ni dah lama, zaman datuk nenek moyang orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi apa yang Nabi Musa bawa? Sebab orang-orang Bani Israel, Yahudi khususnya, Rasul mereka ialah Nabi Musa, dan mereka pada peringkat awal saja ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu mereka mula ingkar dan menentang. Lalu orang-orang Yahudi pun berkata, tongkatnya dan kedua tangannya yang putih bercahaya, yang kelihatan putih dan bercahaya itu yang mana kami nampak? Kami nampak itu riwayat daripada datuk nenek moyang mereka yang hidup pada zaman Nabi Musa. Jadi yang diceritakan ialah anugerah mukjizat. Anugerah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang itu dia tanya, perkara yang ajaib, perkara yang orang kata tak masuk akal. Tapi adakah mereka berfikir? Lalu di Madinah juga mereka berjumpa dengan orang Nasrani pula. Kerana orang Nasrani pun ada di Madinah, dan juga Nasrani sampai ke Mekah. Bila mereka berjumpa kaum Nasrani, orang-orang Quraisy pun berkata, bagaimana dengan Isa alaihi salam? Bagaimana dengan Isa ini? Ayat apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada Isa dan kepada kamu? Maka
golongan orang-orang Nasrani pun berkata dahulu kami boleh Nabi Isa ni boleh menyembuhkan orang-orang yang buta, dan itu pun memang mukjizat Nabi Isa. Orang yang buta sejak lahir, tetapi apabila diubati oleh Nabi Isa alaihissalam, dia bukan tabib, dia bukan doktor, tapi kurniaan mukjizat oleh Allah. Maka celik mata boleh nampak, boleh lihat. Menyembuhkan orang yang mengalami penyakit kusta. Zaman Nabi Isa terkenal dengan penyakit kusta, tapi diubati oleh Nabi Isa ni sembuh. Malah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ini bukan menunjukkan Nabi Isa ahli sihir ataupun baginda seorang tabib doktor, tapi semuanya mukjizat kurniaan Allah. Keadaan itu sebenarnya akal susah nak terima. Mereka tidak ambil pengajaran orang-orang Quraisy ini. Lalu mereka berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka minta kepada Nabi. Bila dengar Nabi Musa ni ada tongkat, tangannya bercahaya. Nabi Isa ni pula lebih hebat, boleh hidupkan orang mati. Orang yang sakit boleh sembuh, orang yang buta boleh nampak. Mereka jumpa Nabi ketika itu, orang-orang Quraisy ini pun meminta kepada Nabi, berdoalah kamu kepada Allah, wahai Muhammad. Dalam berdoa minta apa? Supaya Allah mengubah bukit Safa menjadi emas. Bukit Safa dan bukit Marwah yang menjadi salah satu kewajipan dalam mengerjakan haji, berulang alik, dan terkenal bukit Safa dan Marwah. Tukarkan bukit ini jadi emas. Mereka ni masih memikirkan dunia. Bila berkata demikian, Nabi tak jawab. Kerana apa? Kerana ketika itulah Allah menurunkan ayat 190 ini. Lalu Nabi bacakan ayat ini kepada mereka, kerana Jibril turun itu mengajar Nabi ayat ini. Supaya apa? Supaya mereka ini sebenarnya menggunakan akal fikiran. Berdasarkan kepada asbabun nuzul ini, Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi, mencipta kejadian siang dan malam penuh dengan keajaiban. Sebabnya bila Allah jadikan bumi ini bukan sekadar bumi, jadikan langit bukan begitu saja. Kalau kita bicara tentang kejadian langit, kita tuan-tuan tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk kan, tabarakalladzi biyadihil mulku. Mulk pada ayat yang ketiga itu sab'a samawat. Allah jadikan langit dengan 7 lapisan, 7 lapis. Dan langit 7 lapis ini, bila kita ini menggunakan akal seperti mana dalam ayat 190 ni, liulil albab. Dan ayat-ayat lain dalam surah Al-Mulk ada cerita lagi, langit dijadikan 7 lapis. Allah jadikan langit dengan bumi itu 6 hari, sittati ayyam. Itu dalam surah Kahfi pun ada. Dalam kita baca pada pagi Jumaat, surah As-Sajadah pun ada. Itu nak jadikan langit dan bumi, Allah jadikan dalam tempoh 6 hari. Lepas tu jadikan pula langit berlapis-lapis, 7 lapis. Buktinya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dikhabarkan kepada kita, Nabi menceritakan bagaimana Nabi sampai ke langit tu, berjumpa dengan penjaga pintu langit. Buka pintu, Nabi masuk, dibawa oleh, masih lagi Jibril bawa dengan burak. Berjumpa pula Nabi dengan rasul-rasul tertentu, hinggakan di setiap langit itu berjumpa dengan rasul terdahulu. Di sisi Allah tidak mustahil. Tapi ulil albab, berfikir tak kita tentang kebesaran Allah ini? Sebab itu bila kita memikirkan tentang kejadian langit saja yang kita nampak tak ada lapis. Mana lapis? Malam gelap, siang kita nampak biru. Kalau dikaji dari sudut sains,
Mungkin satu fakta dari sudut sains lah, satu ilmu. Yang ini Dr. Arif Kosmo dia handal lah, itu bidang dia. Kajian dia tentang Isra' dan Mi'raj kan. Dalam buku Isra' Mi'raj yang dia kupas, itu sesuai dengan kebolehan dia sebab memang dia ahli sains yang mengkaji Al-Quran. Akhirnya dia mendapati bahawa Al-Quran ini membuktikan tentang bidang sains, bidang fizik, metafizik tentang alam ini. Jadi kita berfikir sebagai hamba Allah, malah satu hari nanti kita akan pergi ke langit ni. Bila pula kita nak pergi, kata. Bila kita dah meninggal dunia, dah mati, kita akan melepasi langit ini. Tapi dengan syarat kita dipilih oleh Allah sebagai orang beriman. Sebabnya bila kita dimatikan nanti, kita masuk saja alam barzakh, maka datanglah para malaikat dengan dua keadaan. Boleh rujuk dalam mustika hadis bab beriman dengan hari akhirat. Hadis yang sangat panjang, berapa muka surat hadis itu. Cerita tentang kematian. Bila malaikat datang kepada orang beriman dalam keadaan memuji-muji si Fulan bin si Fulan ini, kemudian membawa roh si mati menuju ke langit pertama. Maka memuji-mujilah malaikat terhadap si Fulan bin si Fulan ini. Sampai di langit yang pertama, penjaga pintu langit berkata, "Man huwa, siapakah dia ni?" Maka diberitahulah, nama si Fulan bin si Fulan ini sekian dan ia adalah seorang sebaik-baik manusia. Dia pun buka pintu langit, masuk. Bawa lagi sampai langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bila orang beriman ini dia lepas 7 lapis. Yang ni Allah suruh berfikir. Bila sampai saja selepas langit yang ketujuh, dipersembahkan kepada Allah. Wahai Allah, kata malaikat, inilah hamba-Mu si Fulan bin si Fulan. Lalu malaikat membukakan hamparan buku catatan. Inilah dia amalan baik hamba-Mu. Allah dah tahu dah, tak payah tunjuk pun tak apa. Bagus. Lalu Allah kata, simpan amalan baik hamba-Ku ini di tempat bernama Illiyin. Mana tempat itu? Wallahu alam, Allah saja yang tahu. Kalau orang yang tak beriman, yang berdosa, yang buat maksiat, yang melakukan kejahatan, datang malaikat dengan penuh kasar, menjerit-jerit kepadanya, bawa juga jenazah roh si Fulan bin si Fulan. Sampai di langit yang pertama, bila ditanya siapa, ini sejahat-jahat manusia, penipu, pembongak, pemfitnah, pencuri, perompak, perogol, macam-macam lagi lah. Lalu penjaga pintu langit khabar, aku tak nak bagi dia masuk, maka tak lepas langit ini. Malang orang ini tak lapis langit pertama, jangan kira langit yang lain, lapisan yang lain. Tetapi Allah tetap datang. Lalu dibentangkan, inilah segala catatan amal buruk dia semasa di dunia. Baik, Allah kata simpan amalan buruk ini di tempat yang bernama Sijjin. Illiyin ini tempat yang begitu tinggi. Sijjin ni dalam perut bumi itu tempat dia, sama taraf. Sama taraf dengan seperti perut bumi. Perut bumi ni, kerak bumi ni, tahulah macam mana Roman. Itu kajian geologi lah, dengan panahnya, dengan batu batannya. Kerana apa? Sama seperti bakaran api neraka. Itu pun maknanya sudah ditapis berapa puluh kali. Itu dia, lapisan-lapisan langit yang mana sampai masanya kita akan sampai ke situ. Jadi adakah orang hamba Allah ini berfikir? Sebab itu Dr. Rabah Zuhaili dalam tafsirnya penuh dengan keajaiban. Bukan saja langit, bukan saja bumi, tetapi planet-planet dalam alam cakrawala ini, dalam galaksinya. Bumi itu sahaja bila dijadikan pula adanya gunung ganang, bukit bukau, lautan, sungai, tumbuh-tumbuhan, tanaman,
haiwan-haiwan yang pelbagai jenis, semua makhluk yang Allah jadi ada kaitan pula dengan manusia. Afala, apakah kamu tidak berfikir, ya ulil albab, orang yang ada akal. Sebab itu ada perintah Allah supaya kita jaga alam, jangan rosakkan alam. Bila rosak alam, maka banyaklah perkara-perkara musibah berlaku. Umpamanya seremban. Seremban ni penyakit denggi antara yang tertinggi. Kalau nak kira denggi di Seremban ni dah zon merah dah. Saya bertugas di Seremban Jaya, saya tahulah itulah kawasan antara zon merah. Kita dengar zon merah ni COVID-19 aja. Rupanya denggi pun zon merah, tapi oleh kerana kita ni bertumpu kepada COVID-19, tak pedulikan denggi. Bos saipah sampah. Maka kita tidak menjaga alam. Kita tidak mengambil pengajaran sebagai ulil albab, orang berakal. Itu penting kita membaca ayat-ayat Allah, kita faham pengertian dan kita tahu. Kita ambil pengajaran daripada tafsiran ayat ini. Sikit lagi tuan-tuan, pada ayat 190. Dan banyak lagi perkara-perkara kejadian alam ini dengan pertukaran malam dan siang yang silih berganti bermanfaat kepada manusia. Kita memang sedia maklum, siang manusia beraktiviti, bekerja, mencari rezeki walaupun ada waktu malam. Kemudian di waktu malam pula waktu kita berehat. Dan manusia sendiri dapat rasa macam mana susahnya bila malam ni tak boleh aktif. Malam biasa mengetir. Lepas isyak ni pun pergi main badminton katakan. Lepas tu dah habis pukul 10, pukul 11, pukul 12 tu nak mengetir lagi. Kono PKP nak mengetir pun tak boleh katakan. Dah terasa dah. Itu maknanya bila kehidupan seharian kita itu benda yang biasa kita buat tak dapat katakan. Semuanya itu mempunyai matlamat yang Allah jadikan tidak sia-sia. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, ya ulil albab, orang berakal, fikir tak, ambil pengajaran tak, guna tak pada jalan yang benar, jalan yang baik, ataupun kamu terus ingkar, kufur kepada aku. Dalam surah yang lain pun banyak juga Allah menyatakan tentang kejadian langit dan bumi. Kemudian itu tafsiran ayat yang pertama tadi. Kalau nak cerita secara ilmiahnya lagi panjang. Kemudian pada ayat 191 Allah menyatakan siapa dia ulil albab ini. La ayati li ulil albab, ayat 190 itu sambung pada ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Lalu Allah sebut satu persatu siapa dia uli albab ni, orang berakal ini. Alladzina yadhkurunallah, iaitu siapa? Orang-orang yang mengingati Allah, ingat kepada Allah. Yadhkuruna, ketika mana? Qiyamah, ketika dia berdiri. Wa qu'uda, ketika dia duduk qu'ud. Wa ala junubihim, ketika dia baring landing pun. Yatadhakkarun, yadhkurunallah, mereka ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Maka bila dia berfikir tentang apa sahaja keistimewaan, kelebihan makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah dan manfaatnya kepada manusia dan perintah Allah kepada manusia sebagai hamba-Nya terhadap langit dan bumi ini apa? Lalu Allah perintahkan manusia ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila, berdoa, wahai Tuhan kami, tidakkah engkau menciptakan ini sia-sia? Tidak menciptakan ini sia-sia.
Kemudian mereka minta kepada Allah Maha Suci, subhanaka faqina adzabannar, Maha Suci Engkau ya Allah, lindungilah kami daripada azab neraka. Terus minta. Itu pun di antara doa-doa kita tu. Bila ayat Al-Quran ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat seterusnya Rabbana lagi. Tapi pada ayat 191 ini ya, orang-orang yang berfikir tentang kebesaran Allah ini, dia menggabungkan di antara zikir dan fikir. Ini kata Dr. Wahbah Zuhaili. Apa dia gabungan zikir dan fikir? Zikir ni dalam dua keadaan. Pertama, zikir lisan, seperti mana yang kita buat, sama ada waktu kita beribadah selepas sembahyang ataupun waktu-waktu lain kita berzikir. Kita baca Quran pun berzikir. Itu lisan. Kalau dari segi perbuatan kita berzikir ni solat. Solat pun kita seperti berzikir, sebab dalam solat ada bacaan-bacaan kita mengingati Allah. Dan perbuatan kita itu lebih fokus kita mengingati Allah. Jadi malang orang yang tak semayang ni. Sebab itu orang tak semayang ni sampaikan dihukumkan kafir. Man taraka solat muta'amidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, sesungguhnya dia kafir yang sangat nyata. Tolak apabila dalam hati kita sudah berniat tidak mahu solat, sedangkan dia tahu solat tu macam mana, dia belajar, dia tahu hukum solat macam mana, dia tak nak semayang. Kerana apa? Memang dia membantah itu dengan keras, dan dinasihat pun dia tak nak dengar. Maka kafir yang nyata. Sebab itu ada hamba Allah, dia kata, saya ni daripada kecil lagi mak bapak saya ajar Islam, saya faham Islam, tapi sampai hati buat saya macam ni, katakan. Kawan tu nak kena cokau kan, tapi dia lari. Macam ni saya nak keluar daripada Islam lah, katanya. Saya nak keluar daripada Islam. Kalau dia bercakap itu, pertama dia qasad dalam hati, niat betul-betul nak keluar Islam. Dia tahu Islam agama yang benar, dia faham Islam itu agama yang benar. Dia kata mak bapak dia dah ajar, dan dia pernah menghayati ajaran Islam, dan dia tahu selain daripada Islam itu tak betul, tapi dia nak keluar Islam. Pandangan peribadi saya, jatuh dah. Tapi masih lagi beri nasihat kepada dia, jangan, kembalilah. Kalau dia berkekalan, jatuh. Kalau berjalannya hukum Allah, engkau murtad. Kalau benar-benar dikuat kuas. Tapi memang pada mahkamah syariah ni ada keluar Islam, bukan tak ada. Mahkamah syariah lah, mahkamah sivil. Kita bimbang lah pula bila kes dah berlaku, takut-takut orang keluar Islam ni, bila mahkamah syariah tak membenarkan atas sebab-sebab begini, dia appeal ke mahkamah persekutuan. Macam kes tu lah, kes saudara tu kan, dia jantan tapi nak buat hubungan homoseks dengan 3 orang jantan lagi, 4 orang jantan lagi. Seorang Islam, 3 bukan Islam. Jadi tak adalah kita heran, memang ada manusia ni. Tuan-tuan tanya lawyer lah, lawyer tahu kes tu, bukan tak tahu kan? Sekarang ni lawyer berempas pulas yang Islam ni, berempas pulas bagaimana untuk berhujah dengan hakim 9 orang tu yang paling tinggi dah. Sebab mahkamah persekutuan ni paling tinggi, tuan-tuan. Tak ada mahkamah yang paling tinggi. Dia appeal ke mahkamah persekutuan, bukan appeal dengan mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi itu maknanya kalau hakim kata tolak, dia boleh rayu lagi. Tapi ni mahkamah persekutuan muktamad. Sebab tu 9 hakim, 9 yang paling tinggi di Malaysia. Ketua hakim negara, ketua hakim Malaya, ada ketua hakim Borneo, ketua hakim mana lagi. Tuan-tuan tengoklah tu. Janganlah marah hakim tu, memang tak betul hakim ni, kita pun hukum kata kafir, kata kan. Kita pun tak sangka lawyer yang bawa kes itu tak ada jiwa agama ke, tak ada mutadain ke, kenapa nak dia pergi bawa? Dia sebenarnya kita perlukan orang Islam kita ni ada jiwa agama.
Bila jiwa agama ni, kalau dia seorang peguam bela nak bawa kes ni ke Mahkamah Persekutuan, kalau jiwa agama dia ada, ya aku tak nak bawa kata. Biarlah Mahkamah Syariah saja katakan, kalau dia ada jiwa agama. Tapi kita orang Islam ni masalahnya fikiran liberal pun ada. Islam lah, mana ada liberalnya. Boleh bertolak ansur dalam perkara, maknanya kalau perkara itu bertentangan, tak apalah, hak asasi tak payahlah nak diamalkan. Dia bukan boleh begitu. Kalau dah hukumnya wajib, wajiblah. Kita pun lagi pening. Kalau tuan-tuan seorang yang memahami undang-undang, tahun 1984 sudah berlaku ketetapan daripada hakim Mahkamah Sivil dulu. Bila ada kes Mahkamah Syariah dibawa ke Mahkamah Sivil, akhirnya hakim sivil kata Mahkamah Syariah terpisah daripada Mahkamah Sivil. Tak boleh. Tahun 84 dah ada binding presiden istilah dia. Kenapa tidak gunakan itu? Tetapi oleh kerana 9 hakim ni yang paling tinggi sekali, dia mesti bersepakat. 9 hakim ni kaedah dia mesti sepakat tentang satu kes. Bila kes rayuan ni mesti sepakat. Seorang tak sepakat tak boleh buat keputusan. 9 confirm. Mana-mana undang-undang pun kalau 9 hakim macam Amerika, dia pun ada 9 hakim mahkamah yang paling tinggi dia. Kalau tuan-tuan tengok balik kes Muhammad Ali boxing, bukankah dia diarahkan oleh kerajaan Amerika supaya diarahkan menjadi tentera pergi ke Vietnam? Masa tu dia tengah boxing. Dan Muhammad Ali memperjuangkan tidak mahu pergi ke Vietnam. Dia dibicarakan. 9 hakim ni kena buat keputusan. Daripada 9 tu 5 menyatakan Muhammad Ali bersalah, dia mesti jadi tentera pergi Vietnam perang. 4 hakim tak setuju. Akhirnya ketua hakim tak boleh nak umumkan keputusan. Dia pujuk 4 ni kena jaga. Aku ni kawan Presiden Amerika. 4 hakim kata ini soal undang-undang. Itu orang kafir tu. Akhirnya bila 4 tak setuju, ketua hakim tak boleh buat pengumuman. Akhirnya bicara balik, bincang balik. Muhammad Ali ni dia kata apa? Dia kata aku orang Islam, lawyer dia lah. Al-Quran kata begini, peperangan dalam Islam ini adalah jihad saja. Dia tak setuju dengan perang dekat Vietnam tu. Maknanya 9 hakim Amerika tu dengarlah hujah tentang Quran. Dia kata what is Muhammad said in the book, dia kata. Kisah benar ni difilmkan. Akhirnya bila 4 ini dia lobby, akhirnya 4 lagi setuju Muhammad Ali tak bersalah. Ketua hakim nak kata apa? 8 kata tak bersalah. Dia tak boleh umum menggunakan dia kawan presiden sebab ini perlembagaan Amerika. Akhirnya ketua hakim pun kata Muhammad Ali tidak bersalah. Itu yang dia lopeh tu. Tahu dia boxing. Jadi itu dah memang undang-undang. Kita nak buat macam mana? Jadi sekarang macam mana? Ini dah menyebabkan kita keliru. Kita biar mutadayin, jadi orang yang mengutamakan agama. Kita minta hakim-hakim, ketua-ketua hakim, bila dia seorang Muslim, dia mengutamakan agama. Kalau nampak perkara ini, maka dia buat huraian itu yang sesuai dengan Islam sebagai agama persekutuan. Adalah selamat sikit. Sekarang ni kita terpaksa berlolah tuan-tuan. Kalau nanti ada saja tuduhan perzinaan di Mahkamah Syariah, dipil Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan ada tak hukum berzina pada sivil ni? Itu saya tak pasti, kena tanya lawyer. Sebabnya hubungan seks luar nikah ni, kalau sama rela apa macam? Homoseks ni kita rupanya ada hukum sivil. Ini yang puncanya. Sebab apa? Bila melibatkan 4 orang ni, 2 Islam, 3 bukan Islam, Mahkamah Syariah putuskan hukumannya ialah 6 sebatan, 5,000 denda ataupun berapa 3 bulan penjara. Bila pil ke Mahkamah Sivil 20 tahun penjara. Rupanya sivil dalam perlembagaan kita, homoseks ni 20 tahun penjara, sama ada kau Islam tak Islam. Menanglah kawan tu sebab perlembagaan paling tinggi. Undang-undang tertinggi negara kita perlembagaan. Ini macam mana nak buat ni? Ini kojo kita.
Takkan kita nak biar mahkamah syariah macam tu. Takkan kita nak biar satu ketika nanti berpuluh-puluh kes-kes jenayah syariah pil mahkamah persekutuan. Kita pun melopong tengok semua lopeh. Berdosa tak kita nanti? Walaupun mahkamah syariah pun hukuman tidak Islamik lagi. Sebat 6 kali. Denda 5,000, penjara 3 bulan. Takzir tak apalah. Kalau hudud memang tidak Islamik. Kita nak ubah pun bukan boleh macam tu. Kami nak undang-undang Islam katakan. Dia kena melalui parlimen. Habis nak buat macam mana sekarang ni? Tuan-tuan yang mana layak jadi ahli parlimen silakan. Bawalah ke parlimen supaya mahkamah syariah ni, enactment negeri-negeri ni selaras semua dan hukuman dia kalau tak sama pun hampir kepada sivil. Rupanya jauh perjalanan kita tuan-tuan. Ulil albab, kita berakal, fikir tak survival kita. Kita dah lah dengan perpecahannya, dengan berkelainya sesama kita. Dalam hal ini kita tak dapat nak survival kita untuk orang Islam. Akhirnya kita bimbang nanti, ya, porak peranda. Tapi akhir zaman ini begitulah, kan? Jadi tuan-tuan, sebab itu dalam ayat 190 ini, ya, berfikir dengan akal. Akhir sekali, panjang tuan-tuan, walaupun masa dah agak lewat, ya, subuh kita lewat. Akhir sekali pada ayat 190 dan 191 ini tentang doa yang diminta itu, Rabbana mana tadi? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu wa ma lizzalimin min ansar. Tapi sebelum itu, ya, subhanaka faqina adzabannar. Kita minta kepada Allah supaya kita ini dilepaskan daripada siksaan api neraka. Oleh kerana kita tidak berfikir tadi tentang kebesaran Allah, tak ambil manfaat, tak buat perkara yang diperintahkan, akhirnya apa? Akhirnya kita boleh menyebabkan kita ni diseksa dalam api neraka. Maka dengan sebab itu hendaklah bukan saja kita berzikir mengingati Allah, kita berfikir. Sebab itu pada ayat 190 dan 191 ini, kalau kita nak ambil pedoman hukum, apabila manusia ini memikirkan keajaiban penciptaan Allah terhadap langit dan bumi dan apa saja makhluk, semuanya ini adalah memberi manfaat kepada manusia. Tak ada perkara yang tak kena dengan manusia. Langit tak ada konon-konon kita kata. Tak ada langit, tak tahu kita nak hidup macam mana. Sebab ada benda yang turun daripada langit itu. Dan ulama juga mengatakan, apabila dalam ayat 191 orang yang berfikir ni, orang yang mengingati Allah ini ketika dia berdiri, duduk, baring, yang mana antara kita mengingati Allah ni waktu solat. Jadi solat ni boleh berdiri, duduk, baring. Wajib berdiri, tak larat berdiri, duduk, tak larat duduk, baring. Cuma yang wajib itu, dia syarat dia nak duduk kena ada sebab-sebab yang diharuskan. Sakit, macam saya lutut meragam, time dia meragam tu nak berdiri pun, nak melipat pun susah. Kita semayang berdiri dulu. Tak boleh nak terus nak guna lutut, ada kala kita duduk. Wajib boleh, pada wajib itu dia. Tapi kalau sembahyang sunat, kita starting dengan duduk boleh, sebab dia sunat, boleh. Tapi pahala dia separuh saja berdiri. Kalau kita sihat, sembahyang sunat kita nak duduk, boleh, sebab dia sunat dan itulah sunnah Nabi pun. Tapi Nabi kata separuh saja pahala engkau, sebab engkau sihat tapi nak sembahyang duduk, boleh, tapi pahala separuh. Kalau engkau boleh duduk, kau nak sembahyang baring, boleh tak? Boleh, sembahyang sunat. Sambil baring tu kita sembahyang sunat, tapi kita boleh duduk. Separuh daripada pahala duduk. Dah lah separuh daripada berdiri, lepas tu separuh lagi daripada duduk. Dapatlah sikit. Tapi kita ingat Allah lagi. Kalau sakit tak apalah, dah sakit terlantar, baring aja. Wajib pun baring, duduk pun baring. Itu hukum.
Itu hukum yang mana dalam keadaan apa pun kita ingat Allah. Dalam keadaan macam mana pun kita ingat Allah. Lisan kita berzikir, menyebut nama Allah, kita baca ayat Allah. Perbuatan kita solat fardu, sunat, dalam kita mengingati Allah. Itu sedikit pengajaran dan pedoman pada ayat 190, ayat 191. Jadi tuan-tuan, setakat itulah ya. Tafsir pada ayat 190, 191. InsyaAllah kita sambung pada siri yang akan datang minggu depan, ayat seterusnya ya. Sebab ayat ini Ali Imran ayat 190 hingga 200, maknanya 10 ayat yang terakhir Nabi baca tiap-tiap malam. Bukan surah Mulk aja Nabi baca, tapi Nabi baca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200 ni tiap-tiap malam. Jadi sunat hukum dia, kita baca surah Ali Imran ayat 190 hingga ayat 200. Moga-moga kita dapat amalkan tuan-tuan. Jadi saya tangguhkan dulu kuliah. Segala yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohon keampunan. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.